Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan 3 akan membuat pembentangan tentang EDUP 3053. Sebelum itu, saya akan membuat pengenalan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Jenny Lo Chai Chi, yang kedua ialah saya, Deng Shuze, dan ketiga ialah Wong Yi-Ling. Berdasarkan tugasan EDUP 3053, kami telah membuat analisis laman web pembelajaran kendiri yang dihasilkan dengan model reka Azure. Apa itu reka bentuk Azure? A merupakan analisis learners, iaitu membuat analisis tentang maklumat pelajar. S merupakan state objectives, iaitu menyatakan objektif atau hasil pembelajaran yang dihasilkan untuk pembelajaran ini. S yang kedua merupakan select methods, media and materials, yang bermakna memilih kaedah, media dan bahan sumber yang sesuai untuk menciptakan laman web pembelajaran ini. U merupakan utilize media and materials, yang bermakna menggunakan media dan bahan sumber yang dipilih. R merupakan require learner participation, iaitu melibatkan pelajar dalam pembelajaran. E merupakan evaluate and revise, yang bermakna menilai dan menyemak semula. Okey, yang pertama saya akan membentangkan tentang A, iaitu menganalisis pelajar. Analisis pelajar ini dia bermakna kami perlu membuat analisis mengenai kumpulan sasaran kita, iaitu murid, berdasarkan aspek ciri-ciri yang umum, pengetahuan dan pengalaman sedia ada pada mereka dan gaya pembelajaran murid-murid. Okey, yang pertama sasaran pengguna laman web kumpulan kami ialah berdasarkan murid-murid tahun 6 yang berada di daerah sekolah bandar. Dan dalam kelas tersebut terdapat jantina murid lelaki dan murid perempuan. Masa untuk belajar laman web pembelajaran kendiri ini ialah 30 minit. Subjek yang kami pilih ialah pendidikan kesihatan, topik kesihatan fizikal iaitu pemakanan. Masalah murid-murid ialah murid tidak tahu dan tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Dan seterusnya, pengetahuan yang sedia ada pada murid-murid tahun 6 ini adalah mereka telah mengetahui piramid makanan yang seimbang sebelum ini. Dan gaya pembelajaran mereka adalah pembelajaran kendiri bersama dengan penggunaan media visual. Okey, yang seterusnya ialah S, state objektif, iaitu menyatakan objektif dan hasil pembelajaran. Objektif dalam pembelajaran laman web ini ialah murid dapat menganalisiskan makanan yang segar, makanan yang diproses dan makanan segera. Yang kedua, murid mampu menyatakan 3 faedah dalam pengambilan makanan yang segar. Yang ketiga, murid boleh mengamalkan pemakanan sihat dan selamat. Okey, seterusnya saya akan menghantarkan pembentangan kami kepada Jenny Lo. Seterusnya adalah S, iaitu memilih kaedah, media dan bahan sumber yang sesuai. Setelah kami mengetahui hasil pembelajaran, kami telah menentukan kaedah, media dan bahan yang akan digunakan dalam web ini. Dan pemilihan kami adalah berdasarkan beberapa kriteria ini, iaitu mudah digunakan dan dapat digunakan secara berterusan. Media pembelajaran memberi kesan kepada kognitif, afektif dan psikomotor murid-murid sesuai dengan keperluan dan gaya pembelajaran murid dan yang akan mencapai objektif pembelajaran, dan akhir sekali perlu berunsurkan teknologi. Kaedah pembelajaran yang akan digunakan oleh kami adalah kaedah pembelajaran kendiri, iaitu dengan mengikuti arahan guru melalui web tanpa bimbingan langsung oleh guru dan juga pembelajaran berpusatkan murid.
Berdasarkan objektif pembelajaran, media yang sesuai digunakan adalah dengan menggunakan video. Kerana video dia mempunyai audio dan animasi dan ini akan menarik perhatian murid-murid dan mampu merangsang pelbagai daya murid-murid. Seterusnya, media gambar juga sesuai kerana ia mampu mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh kerana cikgu sekarang tidak dapat membawa objek secara bersemuka ke kelas. Oleh itu, media gambar amat sesuai supaya murid-murid dapat mengenali makanan segar secara konkret. Selain itu, Google Slide juga sesuai kerana topik makanan segar merupakan topik yang baru dan dengan menggunakan Google Slide, murid-murid boleh meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik ini melalui nota-nota yang ringkas. Ini akan membantu murid-murid supaya tidak berasa asing terhadap topik yang baru. Cikgu juga boleh menyediakan Google Form untuk mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan topik makanan segar supaya membantu murid mengenal pasti tahap pemahaman mereka dan juga memudahkan guru untuk mendapat maklum balas daripada murid-murid. Media lain yang sesuai adalah permainan atas talian. Permainan ini adalah berunsur teknologi dan ia menggalakkan guru untuk mengamalkan kaedah perpustakaan murid. Dan permainan atas talian, dia akan menggalakkan pelibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran kerana ia amat sesuai dengan murid-murid sekolah rendah kerana mereka mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan mereka suka bermain. Permainan kecil akan meningkatkan minat dan keinginan murid-murid untuk meneroka isi pelajaran. Media test juga amat sesuai kerana dia mampu menyampaikan maklumat kepada murid-murid. Test yang ini amat penting kerana ia boleh memberi penerangan yang jelas dan menyeluruh kepada murid-murid. Seterusnya adalah proses U, iaitu menggunakan media dan bahan sumber yang telah dipilih pada peringkat sebelumnya. Media yang digunakan dalam laman web adalah seperti video. Kami menggunakan dua video dalam web ini. Video pertama adalah pada fasa set induksi. Video ini bertujuan untuk memberi konsep umum dulu kepada murid-murid tentang makanan berkhasiat. Video ini bertajuk Jom Pilih Makanan Berkhasiat dan dia berkait rapat dengan tajuk pembelajaran dan mempunyai pelbagai gambar menarik berkaitan makanan berkhasiat. Jadi daripada video ini, murid-murid akan bersiap sedia untuk mendapatkan pengetahuan seterusnya. Video yang kedua adalah untuk memperkenalkan definisi makanan segar dan contoh makanan segar. Keberkesanan penggunaan video ini lebih tinggi kalau berbanding dengan penggunaan teks kerana murid-murid lebih cenderung mendengar audio dan muzik yang terdapat daripada video tersebut berbanding dengan cara teks. Seterusnya, kami juga meletakkan beberapa gambar contoh makanan segar supaya murid-murid boleh mengenali contoh-contoh ini secara konkret. Seterusnya, kami menggunakan Google Slide dalam laman web ini untuk menjelaskan faedah pengambilan makanan segar. Penggunaan Google Slide ini akan membantu murid-murid untuk memudahkan pemahaman mereka kerana maklumat yang diberi adalah secara point form. Murid-murid tidak akan berasa tertekan kerana perkataan dalam Google Slide tidak begitu banyak. Google Form juga digunakan dalam laman web. Antaranya adalah ujian pra dan pasca untuk menguji keberkesanan laman web ini dan kami juga mengendalikan soalan-soalan dalam Google Form sebagai latihan kepada murid-murid. Soalan ini adalah berteraskan hasil pembelajaran supaya murid-murid boleh mengukuhkan pemahaman mereka. Seterusnya, kami mengendalikan permainan kecil melalui word wall sebelum proses pembelajaran tamat. Permainan ini adalah word search berdasarkan nama buah-buahan. Kami juga menggunakan media test dalam laman web
untuk menyampaikan maklumat ciri-ciri makanan segar kepada murid-murid. Dan teks yang digunakan adalah ringkas tetapi padat. Saiz form dia pun sesuai dan senang dibaca. Selain itu, kami juga menggunakan teks untuk mengemukakan soalan kepada murid-murid dan kemudian menggunakan teks juga untuk memberi jawapan soalan tersebut. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada Wong Yelik. Jadi sekarang ialah iaitu libatkan pelajar dalam pembelajaran. Dalam ini ialah sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir dalam menggunakan laman web yang disediakan, dan sekiranya pelajar mempunyai berjaya menggunakan laman web itu, dia dapat belajar sesuatu. Pengalaman rasa berjaya itu dia dapat mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Guru juga perlu memberi maklum balas sebaik sahaja murid menunjukkan kejayaan, tetapi disebabkan ini pembelajaran kendiri, jadi ini tidak dapat dilakukan. Tapi guru boleh cuba mengekalkan pelibatan pelajar melalui cara memberi latihan dalam laman web seperti latihan tubi, latihan bertulis, permainan bahasa, latihan dan dalam bentuk perbincangan dan sebagainya. Pemilihan media dan bahan sumber yang sesuai juga dapat membantu dan mengekalkan pelibatan pelajar dalam proses belajar. Cara libatkan murid dalam laman web ialah pertama, melalui penggunaan video. Itu dapat menarik perhatian murid dan murid tidak akan mudah berasa bosan dengan menonton video. Melalui laman web juga, guru boleh cuba minta murid berfikir apa yang dia boleh dapat dari video yang ditontonnya. Kemudian dalam web tersebut, guru juga perlu memberikan arahan yang jelas dalam laman web apa yang murid perlu buat pada langkah seterusnya, supaya murid dapat ikut langkah yang diberikan dan tidak hilang arah semasa menggunakan laman web yang dihasilkan. Kemudian melalui slide yang cantik dan tidak hanya satu warna yang menyebabkan murid bosan dan panjang lebar dengan patah perkataan yang banyak. Kemudian melalui permainan iaitu word search. Yang kelima ialah melalui memberi latihan atau soalan seperti ujian pra dan pasca yang diberi dalam laman web. Dan yang keenam ialah melalui gambar makanan segar. Hanya supaya murid dapat ingat contoh makanan segar dengan lebih baik selepas tengok gambar, melalui tengok gambar. Ini adalah contoh arahan yang diberi dalam laman web. Contoh di sini ialah sila tekan video untuk menonton yang diberikan kepada murid, dan arahan sila tekan butang di sebelah kanan ini diberikan kepada murid supaya murid tahu dia perlu tekan butang itu untuk meneruskan ke halaman seterusnya selepas dia habis menonton video. Ini adalah contoh soalan yang diberikan kepada murid yang minta murid fikir tentang soalan yang diberikan. Dan murid dalam soalan ini, murid diberi ruang untuk berfikir tentang soalan tersebut, dan kemudian dia boleh klik pada butang tersebut untuk tengok jawapan. Ini adalah latihan yang diberi dalam laman web itu. Murid perlu nyatakan 3 faedah makanan segar selepas dia menggunakan laman web. Seterusnya ialah iaitu nilai dan semak semula. Terdapat 2 aspek penilaian dalam ini, iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pembelajaran supaya guru dapat pastikan bahawa pemilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar. Penilaian pembelajaran juga boleh dibuat dalam pelbagai bentuk. Yang pertama ialah penilaian formal, iaitu merujuk kepada ujian seperti ujian pra dan pasca yang digunakan dalam laman web tersebut. Kedua ialah penilaian informal, iaitu melalui hasil belajar
soal jawab, aktiviti, kumpulan dan sebagainya. Yang kemudian ialah bagi laman web yang dihasilkan, cara penilaian digunakan dalam laman web yang dihasilkan ialah ujian pra dan pasca, dan ujian tersebut diberikan kepada murid dengan menggunakan Google Form. Seterusnya ialah prosedur penilaian. Dalam prosedur ini, yang pertama ialah murid akan diberi Google Form untuk membuat ujian pra dan pasca. Kemudian, murid akan belajar dengan menggunakan bahan yang dimasukkan di dalam Google Site, itu laman web. Dan selepas mereka menjalankan pembelajaran sendiri, mereka akan menjalankan ujian pasca. Dan kemudian, guru akan merekodkan keputusan kedua-dua ujian tersebut dan membandingkan. Seperti contohnya, guru membandingkan keputusan keseluruhan murid. Sama ada keputusan murid telah meningkat daripada ujian pra dalam ujian pasca. Selain itu, guru juga boleh membuat analisis soalan. Contohnya dalam ujian pra, hanya 10 daripada 30 murid dapat menjawab soalan 1. Dan adakah pada ujian pasca jumlah murid yang berjaya menjawab dengan betul soalan 1 dalam ujian pasca telah meningkat. Guru juga boleh membuat analisis dalam soalan kebat yang diberi dalam soalan objektif, sama ada keputusan telah meningkat dalam ujian pasca berbanding dengan ujian pra. Dengan ini, keberkesanan laman web dapat diketahui, dan murid yang sama akan menjawab 10 soalan objektif yang sama selama 2 kali. Ini adalah soalan ujian pra dan pasca, soalan yang digunakan bagi ujian pra dan pasca. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.